Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan Ikuan ni macam-macam lah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang sudi menonton di rumah dan juga yang sudi hadir ke studio pada hari ini. Jadi untuk hari ini kami ada dua orang tetamu yang sungguh istimewa, yang kedua-duanya memberikan sumbangan yang hebat dalam bidang sukan dan juga sukan negara. Jadi saya akan mulakan dengan di sebelah kiri saya saudara Muhammad Danish Farhad bin Muhammad Zaili, merupakan bekas pemain negara Malaysia pada tahun 2015 dan kini sudah mula mengorak langkah untuk bermain untuk di negara Jepun, betul? Betul. Dan baru-baru ini beliau merupakan salah satu pemain dalam kesebelasan utama untuk pemain Jepun pada Piala Dunia 2022. Ya, saya yakin. Ya, betul. Bermain di posisi Saya bermain center midfield. center midfield. Okey, seorang pemain yang begitu hebat ya. Okey, dan di sebelah kanan saya merupakan seorang pemain e-sport untuk pasukan Team Secret, Team betul. Secret yang juga merupakan satu pasukan e-sport yang begitu hebat dalam permainan PUBG Mobile, PUBG ya, Mobile, permainan permainan dalam talian PUBG Mobile. Jadi beliau juga pernah menjuarai PMPL, saya yakin. Betul. Tahun lepas ya, tahun lepas tahun menjadi lepas. juara bersama pasukan. Ya. Dan insya-Allah nanti akan menyertai InsyaAllah yang akan seterusnya. seterusnya lah ya kan, akan melebarkan sayap lagi dalam bidang e-sport dia, saya percaya. Betul. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan mula bertanyakan kepada mereka sedikit demi sedikit bagaimana perjalanan mereka, bagaimana, apakah tips-tips mungkin yang mereka boleh berikan kepada kita, dan apakah kemungkinan besar ialah tips lah ya, bagaimana Betul, untuk mereka untuk menjadi seperti insan yang hebat seperti di hadapan ini. Okey, baiklah, kita mulakan dengan mungkin saudara Farhan dulu ya. Okey. Baiklah saudara Farhan, pada tahun 2015 awak bermain untuk Malaysia ya? Ya, Betul. betul. Pada tahun 2015 awak bermain untuk Malaysia. Dan bagaimana awak boleh mendapat tawaran untuk menyertai pasukan Jepun ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam. saudara Ikuan dan juga Hakim, player e-sport negara, betul? Ya, betul, seorang Okey. pemain hebat. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey, baik. Pada mulanya perjalanan kerjaya saya bermula pada tahun 2007 hingga ke 2015 saya bermain bersama kelab Seri Pahang. Oh. Dan saya dapat call up daripada negara untuk mewakili negara. Pada Piala AFF Suzuki tahun 2015 itu, ketika pasukan Malaysia menentang dengan pasukan Jepun. Oh. Di situ saya pada ketika itu berusia 25 tahun, tak silap saya. 25 tahun. Ya, 25 tahun. Pada itu saya bermain sebagai seorang pemain tengah. Hmm. Dan pada perlawanan tersebut, kami pasukan berjaya mengalahkan pasukan Jepun 2-0 dan saya menjaringkan satu gol daripadanya, iaitu daripada tendangan percuma. Oh. Jadi dalam game tersebut saya dikirakan mungkin agak performa yang terbaik saya pernah tonjolkan pada dalam waktu itu. permainan itu dan menyebabkan mereka berminat untuk membawa saya. Ya, saya yakin coach daripada jurulatih daripada Jepun memperhatikan bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh saudara Farhan pada ketika itu ya. Ya, mungkin sebegitu. Ya, jadi mereka tertarik dengan corak permainan saudara Farhan pada ketika itu, dan mereka ingin menarik Farhan sama-sama untuk bersama-sama main dengan mereka. Ya, betul. Ya, wow, satu pengalaman yang hebat ya daripada seorang saudara Farhan. Tapi dalam pada itu kita akan cuba bertanya pula pada saudara Hakim. Okey, Hakim. Ya. Bagaimana awak bermain permainan PUBG Mobile ya, satu permainan perang yang sangat famous, Ya, betul. sangat terkenal pada masa ini di kalangan anak-anak muda, betul. Jadi saya dengar juga anak-anak saya pun sama. Mereka sangat mengidolakan awak sebagai seorang pemain e-sport yang hebat. Jadi saya mahu bertanya, bagaimanakah
perjalanan awak sebagai seorang pemain e-sport ni dari awal awak mungkin dari awal permainan game, apa yang awak main mula-mula, awak main apa, game apa mula-mula, dan kemudian awak jadi lebih baik dan boleh sampai menyertai pasukan e-sport yang terkenal di Malaysia ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ikuan kerana memberikan peluang untuk saya bercakap kat sini. Ya. Okey, yang pertama sekali pada awalnya ketika saya berumur belasan tahun, saya mula terjebak dengan permainan ni rakan-rakan lah. Sebagaimana yang kita tahu, rakan-rakan pada waktu kecil semestinya suka bermain permainan dalam telefon, betul kan? Betul. Game yang pertama saya menceburi dia lebih kurang kepada PUBG Mobile, tapi belum. Waktu tu game yang pertama dikeluarkan adalah Free Fire. Oh ya, tahu Free Fire? Dikeluarkan pada tahun 2017. Ya, lebih kurang itu, sangat awal. Dia keluar lebih awal daripada PUBG Mobile. Saya bermain Free Fire, bermain secara suka, tidak kompetitif. Selepas itu keluarlah game yang bernama PUBG Mobile ketika itu pada tahun lebih kurang 2020 ataupun 2019 begitu. Saya bermain di dalam handphone mak saya je, sebab sebagaimana waktu tu saya baru berumur belasan tahun, mungkin pada darjah 5 ataupun darjah 6, dan saya tidak mempunyai telefon sendiri. Main secara suka, dan pada ketika itu saya tidak mempunyai sebarang rakan lah untuk bermain. Bermain secara suka-suka sahaja. Dan kemudiannya saya terus bermain, dan saya ada bermain game lain, tapi saya tidak sangat mahir seperti saya bermain game PUBG Mobile ni, sebab saya dah lama main dan saya dapat menimba banyak pengalaman daripada masa demi masa saya bermain. Dan kemudiannya saya jumpa rakan-rakan yang turut bermain game tu dan main sekali, dan masa demi masa kami dapat mengambil chemistry dalam dalam pasukan kami, mempunyai komunikasi yang baik, game plan yang bagus. Dan kemudiannya kami menyertai tournament-tournament secara offline, bukan secara online. Biasanya diadakan di dalam mall ataupun di dalam dewan, secara ramai-ramai. Dan pada ketika itu kami tidak sangka kami mendapat juara dalam, pada waktu itu mendapat hadiah. Dapat hadiah sebanyak RM1,000. RM1,000 untuk pemenang. Wow, sangat banyak ya. Dan kami pada ketika itu kami tidak menyangka lah boleh mendapat kejohanan tu, kerana kami baru menceburi bidang di dalam tournament tersebut. Dan kami apabila kami menjuarai kemenangan tournament tersebut, kami ingin mencuba ke peringkat yang seterusnya. Apabila kami menyertai PMSL, satu tournament di bawah PUBG Mobile yang diadakan dalam Malaysia, di Serata Malaysia. Dan kami mengambil masa yang lama, 2-3 bulan untuk training supaya game plan kami lebih baik. Kami mengharap boleh join lagi di dalam PMSL tu. Dan kemudiannya kami mengalami banyak kesukaran kerana pada ketika itu berlakunya PKP, merebaknya virus, dan pada ketika itu kami tidak dapat berjumpa, hanya bermain di dalam permainan. Dan seterusnya kami apabila tamat PKP tersebut, tournament tersebut juga tarikh ditangguhkan, dan kami pergi, dan kami tidak dapat aspek lebih untuk tournament tersebut sebab kami kurang praktis berhadapan hanya di dalam game. Dan Alhamdulillah kami tidak juara, tapi mendapat naib juara pada tournament tersebut, dan kami berasa sangat bangga lah. Apa yang mendapat perhatian kami pada waktu tersebut adalah walaupun kami tidak menjuarai permainan tersebut, tapi tim kami mempunyai komunikasi dalam permainan yang baik, strategi permainan yang baik. Dan boleh dilihat daripada luar negara permainan kami sangat bagus. Dan mungkin pada ketika itu Team Secret Malaysia nampak yang
tim kami ni menonjol dalam sudah mula memerhati pada waktu itu. Kami tidak menyangkakan apa-apa sebarang tim yang mahu menjemput kami. Dan pada ketika itu pula tim pertama tu yang memenangi pertandingan tersebut menolak jemputan daripada Team Secret tersebut untuk mempunyai collab dengan mereka, dan kemudiannya dalam beberapa hari selepas tournament tersebut habis, kami mendapat email daripada Team Secret dan mengatakan bahawa tim kami dengan kecitanya dimaklumkan dijemput untuk masuk kepada Team Secret. Jadi disitulah titik permulaan bagaimana saudara Hakim bersama rakan-rakan dapat melebarkan lagi sayap mereka dalam bidang permainan e-sport PUBG Mobile ini. Saya akan menerangkan lebih lanjut, tapi kita berbalik kepada Encik Farhan. Boleh, tak ada masalah. Baiklah. Okey, kita akan berbalik semula kepada saudara Farhan. Baiklah, Farhan. Boleh tak ceritakan sikit? Saya percaya bahawa pasukan Jepun ni, pasukan bola sepak Jepun ini merupakan satu pasukan bola sepak yang tidak kalah hebatnya jika nak dibandingkan dengan pasukan-pasukan gergasi Eropah yang lainnya seperti Portugal, Argentina dan sebagainya, Brazil. Kerana Jepun ini juga dilihat mereka mendapat kelayakan untuk ke peringkat kalah mati di peringkat di Piala Dunia pada tahun lepas, betul? Betul. Ya, betul. Jadi saya merasakan pasukan bola sepak Jepun ini ada potensi yang hebat dalam diri mereka. Jadi saudara Farhan, boleh tak saudara Farhan menceritakan sikit bagaimanakah pengalaman saudara Farhan semasa berada di dalam pasukan bola sepak Jepun ini pada waktu itu? Okey, baik. Pada permulaannya, anggapan saya terhadap negara Jepun ini, terutamanya misalnya bola sepak, kita tahu antara negara-negara di Asia Tenggara, antara negara yang paling tinggi rankingnya dalam FIFA adalah Jepun dan Korea. Ya, betul. Jadi itu adalah sebab alasan pertama saya memilih untuk mengorak langkah dalam karier saya yang seterusnya untuk ke Jepun. Kerana kita sedia maklum, pada FIFA World Cup baru-baru ini, Jepun hampir mengejutkan gegasi-gegasi negara dunia dalam bidang bola sepak seperti di Eropah sana. Dan juga Jepun ni, dia punya pasukan, apa yang saya nak puji pasal Jepun ni, dia satu pasukan yang sangat tinggi dalam bidang fitnessnya. Kerana kita tahu, jika kita tengok dalam bidang dalam negara-negara Eropah, mereka bermain bola sepak dengan lebih slow. Dia punya pergerakan dia perlahan, transition dia perlahan. Jadi mereka menggunakan tubuh susuk badan mereka yang lebih besar untuk lebih ke arah fizikal. Tapi dibandingkan dengan kita yang belah-belah negara-negara Asia ni, kita sedia maklum, belah-belah Asia ni negaranya orang-orangnya badannya kecil. Jadi bila badannya kecil, kita kena mempunyai strategi yang lain untuk memenangi sesuatu pertandingan jika berhadapan dengan pasukan yang berbadan yang besar. Jadi saya lihat semasa saya kali pertama saya sampai di Jepun untuk ke training pusat latihan pasukan tim saya melihat mereka sangat menekankan bahagian fitness. Kerana kita tahu, kalau kita tengok World Cup pun, pasukan Jepun ni antara pasukan yang pergerakan dia laju. Ya, betul. Mereka bermain laju. Mereka tidak membiasakan menggunakan bola-bola yang tinggi kerana mereka tahu mereka kalah daripada segi fizikal. Mereka tidak boleh nak mencabar bola-bola tinggi kerana orang-orang Eropah ini tinggi-tinggi kan. Ya, betul. Jika Asia ni tinggi kita 18 tu dah kira tinggi, mereka tu 180 tu dikira basic untuk mereka. Biasa. Perkara biasa, 180 tu tinggi yang biasa. Jadi sebenarnya Asia Tenggara ni, dekat Asia ni, negara-negara Asia, Jepun dan Korea utamanya, mereka sangat menekankan bahagian-bahagian seperti fitness dan juga mereka lebih menggunakan otak jika bermain. Jika kita lihat pergerakan player-player mereka juga tersusun
dan juga disiplin mereka sangat-sangat tinggi. Jadi di situ antara punca utama Jepun ni dikatakan negara yang gergasi di bahagian Asia pada saya. Okey. Okey, terima kasih buat saudara Farhan kerana menceritakan sedikit pengalaman dan bagaimanakah situasi beliau ketika berada dalam pasukan gergasi Asia iaitu Jepun. Baiklah, kita beralih semula kepada saudara Hakim. Baiklah saudara Hakim, ramai yang bertanya, apakah tips-tips untuk anak-anak muda ini? Seperti yang kita tahu, anak-anak muda sangat gemar bermain permainan video pada waktu ini, dan mereka mahukan tips-tips bagaimanakah supaya kita ini dapat dilihat oleh tim-tim e-sport besar yang lain, sebagai contohnya Team Secret sendiri, ataupun mungkin yang sekarang ini nama sedang melonjak naik, Homeboys. Ya, betul. Ataupun mungkin Todak, Sam9 dan sebagainya. Itu merupakan antara tim-tim e-sport yang besar yang ada di Malaysia. Betul. Jadi anak-anak muda ini, mereka ingin menceburi bidang-bidang seperti ini, tapi mereka tidak tahu bagaimana untuk menceburi bidang-bidang seperti ini. Jadi boleh tak saudara Hakim menceritakan bagaimanakah apakah usaha yang boleh dilakukan agar tim-tim e-sport yang besar ini boleh melihat mereka yang berada di bahagian bawah ini untuk sama-sama naik dalam bidang e-sport ini. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Ikhwan. Ya. Okey, sebenarnya di dalam e-sport ni dia bukan sekadar hanya bermain dan tiba-tiba dijemput oleh pasukan-pasukan besar. Tidak, tapi kebiasaannya oleh pasukan-pasukan besar sekarang seperti Geek, Homeboys, Todak dan sebagainya, sangat banyak di dalam Malaysia ni. Mereka bermula dengan menyertai tournament-tournament kecil. Ya, tournament kecil-kecilan saja. Daripada tournament-tournament kecil ni, apabila mereka meraih kemenangan dan pergi ke peringkat seterusnya, tim-tim besar ni akan nampak pergerakan mereka untuk menjadi backup tim untuk mereka, dan apabila mereka ada satu tim saja dia tidak cukup, dan apabila berlaku apa-apa daripada kemalangan kepada tim diorang, mungkin besar mungkin ada pemain mereka yang mungkin hendak meletakkan secara tiba-tiba, dan diorang memerlukan backup betul. Okey, apabila seperti yang ditanya oleh Ikhwan, nak masuk kepada tim-tim besar ni, perlulah masuk kepada kompetitif dahulu. Perlulah masuk kepada tournament-tournament kecil. Tak kiralah apa jenis tournament pun, di dalam college, di dalam kampung, di dalam daerah, masuk je. Dan bila masuk ni, kalau tim yang korang masuk tu ada komunikasi yang baik apa semua, lepas tu boleh pergi kepada peringkat seterusnya, teruskan. Dia tidak mudah sebenarnya, sebagaimana yang saya cerita, dia satu demi satu, pada peringkat kampung dulu, lepas tu baru kepada peringkat daerah, kepada negeri, lepas tu baru kepada negara. Dia yang paling penting sekali di dalam tim ni, perlu ada chemistry dan komunikasi yang baik. Sebagai contoh ni, di dalam permainan, di dalam permainan kita tahu yang kita perlu flank kepada ke kiri dan memerlukan backup, betul. Jadi apabila salah satu pasukan tu tidak fokus ataupun tidak bercanggah pendapat dengan kita, jadinya akan berlaku perselisihan faham, betul. Jadi gameplay yang telah dirancang ataupun yang sepatutnya berlaku tu, dia tak jadi yang sepatutnya. Tak jadi seperti apa yang kita ingin. Dia akan jadi benda lain lah. Tim lain boleh masuk, boleh knock seorang dan bunuh seorang. Jadinya komunikasi dan chemistry yang baik dalam kalangan tim tu sangat penting. Jadinya dia bukan semata-mata hanya bermain di dalam kompetitif ni, tapi kalau kita saja-saja nak main kat rumah dengan member-member, tu tak ada masalah. Tapi balik semula tergantung kepada niat masing-masing. Sama ada ingin lebih terlibat dalam lebih kompetitif ataupun sekadar saja-saja. Betul. Apabila di dalam kompetitif ni, sangat mementingkanlah komunikasi yang baik supaya dapat merancang permainan yang bagus dan dapat kemenangan yang baik lah. Baiklah.
dengar tu adik-adik di rumah dan juga di studio. Kalau hendak menjadi seperti apa yang Abang Hakim buat sebentar jadi sekarang ini, kenalah berusaha dari awal ya. Tiada yang semuanya tidak datang begitu saja. Semuanya kemenangan ya, kejayaan tidak bergolek pada kita. Kita kena berusaha untuk mencapai sesuatu tujuan kita, hendak kita. Jika awak nak menjadi seorang pemain e-sport, boleh, tak ada masalah. Berjuanglah ya, main bersama kawan-kawan, masuk pertandingan-pertandingan kecil yang dibuat, dan walaupun mungkin awak asyik kalah, tapi insya-Allah pada satu hari awak boleh menjadi juara dan kemudian akan dipandang oleh tim-tim besar yang lainnya untuk awak masuk ke dalam tim e-sport yang awak inginkan. Baiklah, kita berbalik semula kepada saudara Farhan. Okey. Baiklah Farhan, saya ada dengar awak pernah menolak satu ajakan untuk menyertai salah satu kelab gergasi bola sepak Eropah terbesar, iaitu saya percaya Real Madrid, betul? Betul. Saya pelik, kenapa awak menolak ajakan tersebut? Sedangkan saya yakin kebanyakan pemain bola sepak sekiranya mendapat ajakan untuk menyertai kelab-kelab gergasi seperti itu, mereka akan menerimanya kerana sudah semestinya pengalaman yang memang sangat bernilai kerana dapat bermain dengan pemain-pemain yang hebat, betul? Pemain yang hebat. Kemudian semestinya menjanjikan ganjaran yang begitu besar, gaji yang begitu besar selaku seorang pemain bagi pasukan gergasi Eropah. Mungkin sampai berjuta-juta dolar, berjuta euro untuk bermain dalam pasukan mereka. Jadi mengapa saudara Farhan berbuat demikian? Okey. Bila bercakap tentang pasukan Real Madrid, betul? Ya. Untuk pengetahuan, pada ketika itu saya baru memasuki pasukan Jepun sekitar setahun baru. Baru setahun saya bermain dengan pasukan Jepun. Dan saya mendapat pelawaan daripada pasukan Real Madrid. Ya, betul. Saya tak nafikan betul apa yang awak cakap mengenai pengalaman yang besar di sana, mengenai training ground diorang yang fasiliti yang sangat baik. Ya, sangat moden. Memang orang kata serba lengkap. World class. Tapi pada saya ada satu agenda saya sendiri mengapa saya menolak pada ketika itu. Pada ketika itu saya menerima tawaran tersebut. Saya berusia dalam lingkungan 23 tak silap saya, 23-24. Ya. Umur saya 23 tahun. Dan pada ketika itu bila mana sampai sahaja tawaran itu kepada saya, betul, memang tidak dinafikan, betul, saya memang sangat-sangat gembira. Tetapi bila saya berfikir semula mengenai ajakan tersebut, pelawaan tersebut, saya memikirkan bahawa saya belum cukup yakin lagi mengenai kekuatan mental dan fizikal saya. Satu, kerana faktor jauhnya negara tersebut dengan negara kita, betul, Eropah dan Asia. Ya, sangat jauh. Saya juga merupakan anak tunggal daripada keluarga saya. Ya, betul, kadang-kadang keluarga itu kalau kita ada duit banyak kita boleh bahagikan keluarga, tapi kadang-kadang keluarga juga mahukan kita berada di samping. Jadi pada ketika itu saya berpendapat bahawa macam untuk usia saya ketika itu 23 tahun, saya belum mampu untuk memasukkan diri saya ke dalam skuad utama pasukan Real Madrid. Kita sedia maklum bukan mudah untuk masuk pasukan Real Madrid. Skuad utama dia, kesebelasan utama mereka sahaja sudah cukup, kita cakap sudah cukup hebat. Jadi pada saya, bila saya jika saya memilih untuk pergi ke sana, saya hanya akan lebih ke arah simpanan. Jadi pada saya, untuk usia saya ketika itu, lebih mementingkan kepada minit permainan jika dibandingkan dengan hanya training semata-mata. Jadi disebabkan itu, saya berfikir bahawa saya lebih baik saya masih tetap dengan pasukan Jepun, dan saya mendapat minit permainan yang secukupnya. Kerana pemain bola ini, jika kita nak kongsi sikit, pemain bola pada sekitar usia 23 ke 25 tahun, mereka memerlukan minit permainan yang sangat
mencukupi untuk boost confidence mereka, untuk meningkatkan keyakinan mereka. Jadi saya yakin dan pasti jika saya memilih pasukan Real Madrid pada ketika itu, boleh dikatakan tidak mustahil, cuma sangat kurang minit permainan untuk saya bermain dengan pasukan mereka. Jadi di sini saya dapat lihat ia akan sedikit mencacatkan performance saya, mencacatkan saya punya permainan kerana saya kurang minit permainan. Jadi saya lebih takut untuk mengambil risiko ini dan saya lebih berasa untuk masa yang panjang dalam karier hidup saya, lebih baik untuk saya tetap bermain di Jepun dalam sekitar 2 hingga 3 tahun, dan selepas itu baru saya akan berfikir untuk ke arah seterusnya. Jadi sebab itulah antara sebab terbesar kenapa saya tidak memilih pasukan Real Madrid untuk ke seterusnya. Terima kasih buat saudara Farhan kerana telah memberikan sedikit perkongsian mengapa beliau menolak satu ajakan yang begitu besar sebenarnya oleh pasukan Real Madrid. Baiklah, oleh itu sebagai menutup rancangan kita pada hari ini, saya ingin meminta sedikitlah apakah kata-kata untuk anak-anak muda ini, supaya mereka lebih suka untuk menceburi bidang-bidang seperti awak berdua ini. Sebab ada di kalangan anak-anak muda yang suka bermain permainan video, PUBG Mobile, Mobile Legends dan sebagainya. Mereka sangat minat dalam bidang e-sport, dan ada juga dalam kalangan anak muda yang minat untuk menceburi bidang bola sepak, seperti saya percaya. Jadi Saudara Hakim, apakah kata-kata yang awak boleh berikan untuk anak-anak muda ini supaya mereka lebih semangat untuk menceburi bidang-bidang ini? Okey, baiklah, terima kasih. Serba sedikit kata yang saya boleh berikan kepada anak-anak muda yang ingin menceburi bidang e-sport di negara kita ini. Pada pendapat saya, tidak salah untuk menceburi bidang e-sport di negara kita. Tetapi perlulah pandai membahagi masa. Sebagaimana yang kita tahu, saya telah menceburi bidang e-sport pada tingkatan 2 hinggalah sekarang, dan pada ketika itu sekolah menengah sangat penting di dalam kalangan remaja. Betul. Jadinya pada waktu itulah kita akan menghadapi PT3, PMR ataupun SPM. Jadinya bahagi masa itu sangat penting di dalam jika kita ingin menyertai bidang e-sport ini. Jika kita tidak pandai membahagikan masa, boleh jadi kita punya akademik ni boleh hancur. Sebab betul, kita main game je, kita tak study. Betul. So kena pandai bahagi masa, bila perlu main game, bila perlu study. Pada pendapat saya, kalau saya waktu saya nak SPM tu, kalau boleh SPM tu sangat penting lah daripada seperti PT3 ataupun UPSR yang lain kan. Jadinya berhentilah kejap untuk study, dan lepas SPM tu baru sambung. Dia tidak mengacau, tidak mengganggu pun prestasi permainan kita ni. Lepas habis SPM tu kita boleh sambung semula. Tentu contohnya kalau saya dah masuk dalam bidang, dalam masuk tim besar, diorang faham. Diorang ada banyak backup, tak apa. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Hakim atas sedikit kata-kata yang boleh diberikan. Manakala Saudara Farhan pula mungkin ada sedikit kata-kata untuk anak-anak muda ini yang berminat, yang mengidolakan Saudara Farhan ini sebagai salah satu orang Melayu yang bermain di gergasi besar Asia, iaitu Jepun. Silakan. Jadi pada saya untuk bermain bola sepak ini bukan satu sukan yang asing kepada anak-anak muda kita. Betapa ramainya kita panggil sebagai fan base. Betul, kita panggil macam ramai. Kalau dalam banyak-banyak sukan bola sepak merupakan sukan yang paling ramai diminati oleh orang. Jadi untuk pesanan saya kepada anak-anak muda di luar sana, jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berdoa, kerana usaha tanpa doa itu merupakan sombong, dan doa tanpa usaha itu sia-sia. Itu saja daripada saya. Baiklah, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung rancangan ini. Jadi terima kasih untuk para penonton yang berada di studio maupun di rumah
Ya, nampaknya kita masa pun sudah mencemburui kita ya. Betul. Jadi itu sahaja daripada kami. Saya Muhammad Ikhwan bin Syamsul Bahari selaku host anda pada hari ini, dan bersama saya Muhammad Hakim dan juga Muhammad Danish Farhan. Jadi sekian sahaja daripada kami. Kembali lagi dalam rancangan Ikhwan ni macam-macam lah pada hari yang berikutnya. Okey. Sekian, terima kasih. Bye bye.